Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Putri Intan. Oke, hari ini kita membahas tentang sejarah sedikit lah. Sok pinter banget sih gue. Yang apa lah, pokoknya gini ya, suami ini suka banget sejarah. Dan ya mohon maaf kalau ada salah-salah, bolehlah komen dekat bawah apa yang kalian tahu, kita share lah. Ini pengalaman kita, ini yang kita baca, yang kita tahu, yang kita pelajarin. Lepas tuh ada gini pula. Lepas tuh ya udah gitu aja deh, pokoknya langsung aja deh ke cikgu kita, cikgu sejarawan. Cikgu udah siap pakai cermin mata? Siap, biar keren. Oke, Mbak, hari ini saya nak tanya pasal ini ya, buat teman-teman yang Indonesia, Malaysia, di manapun yang kalian nak belajar, mana tahu kita bisa berbagi edukasi gitu kan. Saya tak nak lah vlog saya cuma daily vlog hari-hari, yalah siapa gue, hello gitu kan. Nah, sekali-sekali lah kita nak berbagi edukasi gitu kan. Husband saya rasa nih dah jadi cikgu yang nak jadi cikgu terus tak jadi kot. Hari-hari kita diceramahin, bukan diceramahin sih, dia cerita pasal sejarah gitu. Saya terpikir, kenapa sih nggak ceritain aja sih bah di vlog saya gitu kan. Kita berbagi edukasi sama teman-teman saya. Mungkin yang tak tahu jadi tahu gitu kan, yang nggak paham jadi paham gitu, yang benci jadi nggak benci, yang suka jadi suka, yang sayang makin sayang, yang cinta makin cinta. Loh udah stop dah, kayak gitulah pokoknya. Kayak gitu bah nih kan saya sering dengar gitu kan, di Indonesia lah, di Malaysia lah gitu, sering kayak ribut-ribut batik gitu kan, batik punya Indonesia gitu, Malaysia nih maling apa segala macam gitu. Coba orang Malaysia tolong dijelaskan biar yang nggak paham biar paham, yang ya pokoknya jangan marah ya, pokoknya kita cuma berbagi pengalaman yang kita tahu lah gitu. Oke. Silahkan dijawab. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. So dia macam ni lah, kita contoh sakit perut tuh tiap hari, dia kaku, pembawaannya kaku, tapi sekali nyeletuk tuh bikin aku nak pecah perut nih. Okey, dia macam ni lah, kita jangan cakap pasal negara lah, tak kira lah negara Malaysia ke Indonesia ke apa benda ke, tak kisahlah. Okey, kita cuma macam mana sekalipun kita kena berbalik kepada sejarah. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita faham sejarah tu, insya-Allah kita boleh fikir. Tak apalah bergaduh, apa bahasa sana apa, berantam Bergaduh, berantam itu perkara biasa lah, perkara biasa, tak kisah dekat mana sekalipun kita bergaduh. Ya tapi berantemnya tuh kayak yang benci banget betul, gitu. Betul. Okey, tak apalah, saya jelaskan dekat sini lah Kita tak payah cerita yang rumit-rumit lah, kita tak payah cerita yang susah-susah. Kita hanya cerita yang benda yang mudah orang faham saja. Macam ni lah, simple lah. Adik-beradik mesti akan bergaduh. Okey, dalam satu keluarga kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada abang, kita adik-adik, kakak dan sebagainya lah. Dalam adik-beradik kita mesti akan bergaduh, berantam. Okey, jadi samalah kita, Indonesia dan Malaysia ni sebenarnya kita ada beradik. Okey, rasa semua tahulah. Okey, kita kembali balik ke sejarah. Okey, sebenarnya kalau ikutlah selalunya orang cakap Malaysia dan Indonesia ni adalah serumpun. Saya tak setuju perkataan tu. Kita bukan serumpun. Okey, kita adalah satu. Kamu tidur ke tak? Saya tengah tidur lah, sambil tidur sambil cakap. Itu pasal saya pakai kacamata ni. Itu pasal gue pakai kacamata. Jadi sambil tidur sebenarnya mengantuk lah, penat. Okey. Kesian ya, maaf ya jadi, bang. Sambil tidur sambil cakap lah. Tapi kalau agak-agak sudah 2 jam belum berhenti, tolong tegur ya, tolong bagi tahu. Okey, takut sampai subuh. Okey. Bercakap macam orang tidur. Okey, sebab kita nak bercerita pasal sejarah, kita kena
keluarkan satu-satu bagi orang jelas supaya tidak ada apa-apa kesalahan. Mungkin ada kesalahan tapi tidak terlalu besar kesalahan. Jangan cakap laju nanti kita tak perasan apa kita cakap. Okey. Kalau kita marah orang, kita dah laju boleh. Kita nak bagi orang terang, kita kena Pelan-pelan lah. Okey, jadi berbalik kepada tadi, saya tak setujulah kalau dikatakan Indonesia dan Malaysia ni adalah serumpun. Contoh macam diibaratkan serai, pokok serai, walaupun dia serumpun tapi akar dia tu, setiap batang serai tu ada akar dia. Sebenarnya bukan, kita satu. Dulu kita satu ibu, kita satu ayah dulu. Jadi kita ni ibaratkan anak-anak yang dilahirkan. Kita ada beberapa adik-beradik kita. Adik-beradik kita adalah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, belah-belah Borneo sana, Sabah Sarawak. Mungkin ada sedikit tanah-tanah di Vietnam, Myanmar dan sebagainya lah. Ini kita cerita sebab rumpun Melayu. Okey. Walaupun dekat Indonesia kamu boleh cakap kamu ni orang Sunda, orang Betawi, orang Jawa. Dekat Malaysia kamu boleh cakap kamu ni Melayu, kamu ni Banjar, Bugis, Riau dan sebagainya, whatever lah, tak kisahlah, Minang dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, kita ni adalah tanah Nusantara, adalah Kepulauan Melayu. Dulu tanah kita ni tanah datar. Dulu kalau ikut sejarah dia, maksudnya tanah kita ni luas. Jadi dulu mana ada pasport. Dulu kita boleh pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dulu orang berhijrah. Lah. Betul, orang-orang berhijrah, kita tak tahu dulu orang-orang macam mana dulu kan. Kita jangan cakap pasal Majapahit, kita jangan cakap pasal Sriwijaya, jangan cakap pasal Gajah Mada. Sebelum tu macam mana? Sebab bila adanya Majapahit, Gajah Mada, bila adanya Sriwijaya, bila adanya Sultan Melaka, bila adanya Sultan Terengganu, Sultan Kedah, adanya ini, itu semua bila dah sistem beraja. Okey, sebelum tu macam mana? Sebelum tu macam mana? Jadi kita ni dulu satu, tapi selepas bila sistem raja tu dah ada, jadi raja ni ambil tanah ni, raja ni ambil tanah ni, raja ni ambil negeri ni, perintah ni, perintah situ. Jadinya akhirnya kita adalah daerah-daerah kita, tapi masih tetap di satu tanah Nusantara. Okey, kemungkinan mungkin di belah-belah Indonesia sana tu kebanyakannya dulu penjajah dia tu banyak-banyak yang lebih kepada Hindu. Hinduism dia memang kuat lah dekat sana kan. Jadi raja-raja dia tu sebelum Islam sampai, mereka buat candi dan sebagainya, jadi dapat Hindu. Macam dekat Malaysia ni, kebanyakannya kita ni pun dapat mungkin dulu pun kita bukan Islam sepenuhnya, tapi mungkin kita dapat Islam yang cepat dan sebagainya. Ini kita cerita pasal bukan Malaysia, Indonesia, kita cerita pasal tanah kita ni lah. Okey, dengan rumpun Melayu kita dan sebagainya. Jadi selepas pada itu, mulalah sistem penjajah masuk. Okey, bila penjajah masuk, kita tak payah ceritalah, penjajah ni tetap penjajah lah. Ideologi dia orang ni kadang-kadang pun tak boleh pakai juga kan. Tapi nampak macam mana kita pun dijajah, macam kamu dijajah oleh Belanda dengan lama. Macam dekat Malaysia juga kita pun pernah dijajah oleh Belanda, Portugis, lepas tu British. Tapi lebih terkenal dengan British lah Malaysia ni. Okey, kita tak payah cerita pasal lain, kita ambil pasal dua bangsa ni je. Kamu diambil oleh Belanda, Malaysia, tanah Melayu kita ni diambil oleh British. Walaupun dulu ada pertukaran di antara mereka tu, okey, tak apalah, itu cerita yang lain lah. Okey, jadi bila mereka dah jajah negara kita ni, mereka dah mula mengambil hasil-hasil bumi kita. Okey, mereka dah mula pisah-pisahkan kita. Lama-lama sampailah ke zaman yang merdeka. Bila merdeka, masing-masing semua dah ada. Itu tanah kau, yang ni tanah aku. Indonesia dulu mula-mula asal pusat ni bukan di Jakarta, di Yogyakarta kan. Okey, mungkin Indonesia pusat ni dekat Yogyakarta sampai ke Jawa dan sampai ke Batavia, Jakarta semualah. Okey, akhirnya merdeka lah 1945. Okey, Sukarno dapat merdeka dan sebagainya lah. Malaysia pula merdeka mungkin pertolongan daripada British dan sebagainya. Jadi mereka penjajah ni lah yang buat kita jadi pisah. Okey, tak apalah, itu sejarah dah berlalu kan. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ni, seperti soalan tadi, kenapa kita suka bergaduh?
Okey, dia macam ni lah Macam saya cakap tadi, adik-beradik pasti bergaduh, tapi disebabkan sistem penjajah ni yang nakkan tanah ni, jadi akhirnya bisikan-bisikan kepada pemimpin-pemimpin kita lah masuk dekat telinga dia. Termasuklah bila negara kita dah mula dijajah oleh komunis. Macam di Indonesia ada PKI Parti Komunis Indonesia. Di Malaysia pun ada PKM, Parti Komunis Malaya. Jadi mereka-mereka ni semua duk bisik dekat pemimpin-pemimpin kita ni, supaya mereka sebenarnya mereka nak sesuatu tapi tak boleh masuk cara macam tu kan. Jadi tak nak terpaksa bisik. Akhirnya nak dijadikan cerita, dulu Soekarno inginkan tanah Sarawak tu kan, Sabah Sarawak, kita punya yang dekat Kalimantan tu lah. Dan juga di sebaliknya ada Filipina yang nakkan Sabah tu, tapi kita tak nak cerita pasal Filipina ni. Jadi akhirnya Perdana Menteri Malaysia ketika itu pergi ke England, dan mendapatkan kemerdekaan negara Malaysia. Waktu itu belum ada Malaysia lagi, waktu itu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi akhirnya sebenarnya Malaysia ini merdeka dan juga dicantum sekali dengan Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak ni yang dekat dengan sebelah Kalimantan tu, yang dekat-dekat dengan Brunei tu. Akhirnya menjadilah Persekutuan Tanah Melayu. Masa tu Malaya lah, belum Malaysia lagi, Malaya lagi. Jadi itu yang buatkan orang-orang yang sekeliling kita ni tak senang duduk. Jadi memang kita dengar sejarah ni, Soekarno nak sangat Kalimantan tu, sebelah Kalimantan kan Sabah Sarawak kan, dia nak sangat tu. Tapi saya jujur saya cakap, ini bukan Soekarno yang nak. Ini bagi pendapat saya yang saya tengok, saya belajar kaji sejarah, saya tengok sejarah, saya baca, yang dalam buku sejarah kita, dalam filem-filem, dalam apa yang diceritakan tu semua benda yang dah diubah. Ya, itu bagi saya lah, pendapat saya lah. Maaf lah kalau salah dan sebagainya kan. Jadi saya cerita pasal satu pengalaman membaca, menuntut ilmu, dan satu lagi insting kita tu. Jadi akhirnya Soekarno pun mulalah marah pada kita, pada Malaysia, dan disebabkan oleh dia tak dapat itulah. Ya betul lah, kemerdekaan negara kita. Akhirnya itulah yang terkeluar perkataan Ganyang Malaysia. Berawal daripada situ. Ya betul. Saya sebut Ganyang ni setengah sikit lah, saya setengah flu lah. Hidung sumbat sikit. Jadi Ganyang Malaysia. Daripada situlah Ganyang Malaysia, itulah boleh dikatakan di antara detik-detik permulaan lah. Mungkin sebelum tu ada jugalah kes-kes ini, tapi bagi saya di antara yang semangat orang membenci, berbuat-buat ni adalah start bermula pada situ. Tapi kalau kita cek betul-betul, belakang Soekarno ada siapa? PKI, Parti Komunis Indonesia. Sebab tu macam mana sekalipun, Indonesia dan Malaysia jangan sesekali terima ideologi komunis ni bagi masuk kita. Tak apalah biar orang kata kita ni ikut budaya barat apa semua kan. Kita hanya ikut sekadar life pakaian, hiburan, dan mungkin ada sikit-sikit lah kita punya doktrin ni. Tapi kalau komunis ni sangat-sangat bahaya. Dia boleh ambil negara kita tau. Dia boleh musnahkan bangsa kita. Jadi daripada situlah bermulanya. Lepas tu hampir-hampir saja Malaysia dan Indonesia ni berperang. Kalau korang semua baca sejarah konfrontasi Malaysia Indonesia tahun 1960-an macam tu lah. Kalau tak silap saya 1963 ke atas lah. Jadi askar-askar Indonesia dah mula masuk ke Sarawak, dah mula masuk ke Johor dan lain-lain lah. Dan ada sikit-sikit askar-askar Indonesia yang dah mula nak masuk, akhirnya ditewaskan oleh askar Melayu dan askar British waktu itulah. Mungkin perkara-perkara ni mungkin disenyapkan, didiamkan, dia tak nak cerita pada orang, pada generasi-generasi yang akan datang, tak nak masuk dalam buku sejarah. Jadi dah hampir berperang, tapi disebabkan dengan kuasa Allah kan, disebabkan oleh di Jakarta ada terjadi sesuatu perkara, iaitu gerakan 30 September 1965 PKI tu. 30 PKI. Yang 6 atau 7 general besar dibunuh di Lubang Buaya. Al-Fatihah dan salam takziah untuk keluarga.
general-general kita. Jadi kita salam hormat pada mereka, walaupun bukan general Malaysia, tapi kita respect dia orang pun banyak berjuang juga. Jadi komunis ni banyak tak suka benda-benda macam ni. Jadi okey, walaupun apa sajalah jalan cerita dia Soeharto macam ni, itu semua biasalah tu, sejarah boleh dirubah kan. Jadi ini saya nak cerita ni biar kita faham kenapa kita awal-awal dulu bergaduh, bertengkar, awal-awal dulu kita dipecah-pecahkan, okey. Bagi semua jelas, okey. Jadi akhirnya disebabkan oleh itu, jadi Soekarno pula menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Bukan Soekarno, Soeharto. Pak Soeharto, arwah Pak Soeharto menjadi Presiden yang kedua. Akhirnya selepas dimusnahkan komunis itu semua, dan akhirnya kita tidak jadi berperang. Okey, Malaysia dan Indonesia tu berdamailah. Dan juga selepas pada itu banyak juga menteri-menteri, Perdana Menteri Malaysia yang berguru dengan Soeharto, yang berkongsi pendapat. Sebab tu kalau kita pergi Malaysia dan Indonesia ni, ada kebanyakan benda-benda yang lebih kurang sama je sana dengan sini. Macam itulah. Okey. Jadi disebabkan perkataan-perkataan benci-benci macam itulah jadinya orang dididik. Jadi macam contohnya datuk kita cerita pada bapak kita cerita pada kita cerita pada anak-anak kita. Itu yang buat dia benci sebab kita tak tahu sejarah dia. Okey, kalau nak dikatakan orang yang jahat, orang yang mulut jahat, ejek sana, mana-mana pun sama. Kita pasal kita hidup dekat sini, kita tahu kita je lah. Korang tahu ke apa yang jadi dekat Afrika? Mungkin Afrika pun bergaduh juga macam kita. Ini kata kutuk dia sama je. Mana-mana negara pun kita pasti akan bergaduh berantem lah. Cuba apa yang saya nak bagi tahu kat sini lebih kepada nasihat lah. Jangan disebabkan oleh kita ni kurang sejarah, jangan kita create satu benda yang tak sepatutnya kita create, buat kita dua bangsa serumpun satu tanah ni bergaduh. Okey, contoh macam hal tadi Puteri cakap batik. Okey, ya, kita akui batik ini adalah datang dari, kemungkinan besar datang daripada tanah Jawa dulu lah, tanah Indonesia sekarang ni lah. Batik kamu Indonesia lebih bagus, lebih keren, lebih banyak kreatif, lebih ada unsur-unsur bangsa, budaya dalam tu. Contoh Madura ada cerita dia, Jawa ada cerita dia, ini ada cerita dia. Macam batik di Malaysia pula lebih kepada batik motu, corak-corak sejarah, dan corak-corak lebih kepada bunga-bunga Malaysia dan sebagainya. Okey, tapi yang menjadi kesilapan adalah apabila kedua negara ini claim ni batik aku punya, sebab itulah rakyat di bawah bergaduh. Orang-orang atas ni pun satu hal juga. Macam saya cakap tadi lah, mungkin orang yang tak faham itu pikirnya Malaysia itu nggak ada batik, gitu kan. Padahal ada. Betul. Kita cuma cakap dulu kita satu. Kamu pasti ke betul-betul batik tu bermula di tempat di Indonesia? Kemungkinan kita tak tahu kan waktu itu batik tu bermula kat mana. Mungkin sebab kita dulu satu tanah, jadi kita tak tahu batik mana. Cuma yang macam saya cakap tadi lah, dia lebih dimodernkan, dia lebih dibuat dan dihargai di tanah Indonesia dulu. Okey, kemudian tu masuk ke sana sini. Tapi jangan cakap ini batik aku punya. Bila jadi claim macam tu, sebab itulah kita rakyat kat bawah ni tak tahu apa-apa, yang tak tahu sejarah ni kita bergaduh. Jadinya kesel ni apaan sih Malaysia kok ngambil-ngambil gitu kali ya. Betul. Jadi apa kata kita cakap macam ni? Batik ciri khas Indonesia dan batik ciri khas Malaysia. That's it. Cukup. Habis cerita. Daripada mana asalnya batik itu, kita cuma cakap asalnya daripada tanah Nusantara. Jadi bila kita diajar, dididik dengan sejarah macam tu, kita mesti tak bergaduh. Melainkanlah tiba-tiba Amerika, tiba-tiba lah si orang Amerika, contohlah si Donald Trump ke Joe Biden ke cakap, "Hey, batik kepunyaan Amerika." Itu kita marah lah. Sebab memang dia orang tak ada kena benda pun kan dengan batik-batik ni. Okey. Jadi bolehlah marah, tapi kalau kita satu tanah ni, kita tak bolehlah nak marah-marah. Cuba itulah, mungkin ilmu sejarah dia kurang. Macam itulah. Macam contohnya lumpia. Dulu saya pernah terbaca, saya ketawa sangat-sangat lah. Ada satu, tak tahulah, ada satu NGO ni, ada satu persatuan ni, dia buat demonstrasi lah dekat embassy
Malaysia dan Jakarta, disebabkan ada orang Malaysia yang cakap lumpia di Malaysia punya. Padahal yang cakap tu orang seorang je, tapi dia bawa satu negara. Dia cakap Malaysia claim. Bila masa pula kami claim? Dia macam ni lah. Kamu Indonesia dibilang lumpia, di Malaysia panggil popiah. Walaupun dekat isi dalam tu ada sikit-sikit berbeza, tapi ada yang sama, ada toge dan sebagainya lah. Tapi kalau kita ikut betul-betul sejarah, cuba cek betul-betul lah sejarah popiah ni daripada mana? Cina. Daripada China. Okay, macam contohnya, jangan tipulah benda-benda yang bertepung. Itulah hidung sumbat lah. Bihun, berbola-berbola, fish apa dia, fish ball. Bakso gitu. Yang Indonesia panggil bakso lah, macam kat sini panggil berbola daging, meatball semua tu. Yang benda-benda macam tu, saya pasti itu datang daripada tanah China. Mungkin dia bawa kat sini, mereka berdagang dan sebagainya. Okey, macam di Arab pula lebih kepada benda-benda yang agak-agak berempah-rempah, benda yang kambing, unta dan sebagainya. Macam di India pula lebih kepada kari-kari, herba, rempah. Jadi mereka ni datang ke tempat kita, tapi berapa ratus tahun dulu, berapa ribu tahun dulu tu kita tak pastilah bila dia kan. Jadi mereka tu banyak influence keluar masuk-masuk. Akhirnya bila masuk ke negara kita, kita create. Tapi benda macam tu tak nak pula orang tersebut, kan? Tapi bila ada seseorang, orang Malaysia ni cakap lumpia tu kita punya, tiba-tiba semua nak jadi macam wah, macam contoh rendang. Malaysia ada rendang. Malaysia ada lebih 10 jenis rendang. Cuma tapi lain ya. Lain-lain. Ada yang warna merah, kuning, hijau. Enggak, tapi tetap rasanya hitam, lain dengan rasa yang Indonesia lain-lain. punya. Rasa lain daripada Indonesia. Tapi Mungkin namanya rendang juga, Pak. Rendang juga, tapi mungkin ada rendang-rendang, ada nama dia lah dan sebagainya kan. Cuma itulah cakap, janganlah cakap ini asal mereka claim kita punya. Siapa yang cakap? Jangan disebabkan oleh seorang yang cakap kamu petik satu negara yang salah. Okey? Itu untuk orang-orang bawah lah. Untuk orang-orang yang atas-atas ni, menteri-menteri ni yang ada kuasa ni pun janganlah claim, jangan cakap aku punya. Jadi kesian rakyatnya kan, enggak tahu apa-apa ikut aja. macam itulah. Jadi disebabkan benda-benda macam itulah sampai dibawa ke stadium. Itu semua stadium ni tak payah cakap lah. Bila kita tengok bola, bukan kata Malaysia lawan Indonesia, pasukan yang dalam Indonesia lawan Indonesia pun dia orang bergaduh. Dekat Malaysia pun sama juga. Tim bola negeri lawan negeri ni pun boleh bergaduh juga. Itu saya tak mau cerita pasal tu lah. Okay? Saya cuba cakap bagaimana di antara benda-benda yang datang je kebencian kita, dan datangnya janganlah create benda-benda yang ni kan. Okay? Betul, setiap kali macam saya pun ada juga dulu marah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia pun dulu ada marah dengan orang Malaysia. Itu perkara biasa lah. Mana-mana pun kita marah juga dengan orang kan. Orang buat salah kita mesti marah. Macam tu je lah kan. Okay, jadi jangan terbawa lah. Dan tolonglah, jangan create sesuatu kan. Mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Kenapa nak bela-bela benda ni? Ini bukan bela. Kau kena ingat. Okay, bila sebut perkataan bela, kamu kena ingat, di ASEAN kita ni, di Asia Tenggara ni, kena ingat, satu-satunya yang kita ada Islam dan Melayu kita adalah di dua negara ni saja. Indonesia dan Malaysia. Yang lain tu semua tak payah duk cerita lah. Okay, saya tak nak buruk-burukkan negara orang lah, tapi kau belajarlah sendiri macam sejarah diorang, apa yang dah jadi dekat diorang tu. Dulu tanah Melayu sekarang jadi apa? Dulu itu bumi Islam sekarang jadi apa? Jadi janganlah disebabkan oleh benda-benda macam ni kan, nasi-nasi jual ni kita. Ini saya cakap bukan sebab saya berkahwin dengan orang Indonesia, bukan. Okey, walaupun saya berkahwin dengan orang macam mana sekalipun, saya tetap akan belajar dan tahu sejarah saya. Okey. Jadi janganlah dilebih-lebihkan. Saya rasa saya tak perlu. Okey. Semenjak nikah sama saya makin banyak tahu juga ya, kan. Ya betul. Okey, jadi saya pergi ke sana. Saya pun sama juga. Saya pergi ke Jakarta, saya tengok orang sana. Oh, orang sini juga macam ni. Tak samalah macam orang Indonesia yang dekat Malaysia ni. Kemungkinan dia lah yang mana baik-baik tau, yang mana tak okey lah kan. Jadi kebanyakan macam ni live lain orang. Okey, tak apalah, kita respect lah macam dia kan. Okey. Jadi macam tu je lah. Jadi cuba saya rasa korang semua faham apa yang saya nak cuba sampaikan ni. Okey, insya-Allah faham betul-betul. Jangan dengar sikit terus nak komen macam-macam kan. Pakai otak, pakai hati, faham betul-betul apa yang saya nak cuba sampaikan ni. InsyaAllah korang faham nanti. Lebih-lebih tu tak apalah, bacalah sejarah banyak-banyak. Yang penting kita tahu sejarah kita. Tak perlu tahu sejarah jauh-jauh lah, sejarah kita je. Kita ni lintas je, sebelah-sebelah je. Itulah, damai-damai dong ya. Okay.
Tak payah gaduh. Ya, Merdeka. betul. Okey. Apa, kalau macam kita fikir-fikir betul-betul kan, kalau cuba tengok betul-betul lah bendera-bendera kita lebih sama je lebih kurang. Indonesia merah putih, Singapura pun merah putih, cuma ada bulan bintang. Malaysia pun ada merah putih, jalur dia tu, tapi masuk biru, kuning. Okey, Thailand pun ada merah putih juga, ada tambah biru. Ke Filipina pun ada merah putih juga, ada tambah sikit bintang, bulan dan sebagainya. Kalau tengok bendera-bendera lama-lama dulu dengan negara yang dekat-dekat dengan kita pun banyak ada merah putih. Cuma mungkin selepas pada tu dia tukar colour ke sebagainya kan. Jadi kita dulu tu satu bendera, kita dulu merah putih. Bukan merah putih tu boleh dikatakan Indonesia. Maksudnya kita adalah maksud dia tu. Nak tahu maksud dia bendera sang saka kita tu, cek lah dekat Google. Tengok, cari orang pakar-pakar, tengok dia cerita macam mana. Jadi disebabkan oleh penjajah lah yang pisah-pisahkan kita ni. Macam saya cakap tadi lah, sebelum nak mungkin ada yang marah saya cakap ni, ingat satu je lah. Satu-satunya yang boleh menyelamatkan agama kita, bangsa kita ni antara dua negara je lah saya rasa, Malaysia dan Indonesia. Walaupun Malaysia negara Islam rasmi, Indonesia bukan negara Islam, tapi kena ingat Indonesia adalah penduduk Islam yang paling ramai di dunia. Jadi memang kita dengar remeh tapi benda tu bukan remeh sebenarnya, bukan main-main. Itulah yang kita kena jaga. Okey, kita kena jaga sistem. Jangan jadi macam dulu raja-raja kami, keturunan raja-raja di Asia ni kebanyakannya datang daripada tanah-tanah Indonesia, tanah Jawa. Sekarang mana pergi raja-raja ni? Malaysia alhamdulillah lah masih ada raja-raja lagi. Indonesia mana pergi raja-raja ni semua? Okey, whatever lah, walaupun ada kesilapan dulu kan, tapi percaya cakap saya, kesilapan tu hanya 10% saja. 90% adalah penjajah. Okay. Itu je lah saya rasa anda faham apa maksud saya. Yang lain-lain tu semua insya-Allah boleh study pelan-pelan. Oh gitu. Baiklah cikgu kalau macam tu. Okey, cikgu nak tidur dulu ya. Iya, kalau nggak gini nggak stop dia cakap. Oke lah, ini kan kita cerita pasal sejarah, terus yang makanan apa semua gitu kan nanti. Tapi saya nak cakap lagi sekali ya, sebelum komen tu fikir dulu panjang-panjang sebelum komen, sebab saya tahu kemungkinan ada yang tak setuju saya cakap ni, dan juga kemungkinan ada yang secertain benda yang saya tersalah sebut. Tapi poin yang saya nak ceritakan tu fahamkan. Damai-damai, rukun-rukun. Okay. Peace, love, and smile. Kalau saya, kalau kamu apa? Kalau kamu apa? Tidur. Dia tidur pula. Ya udahlah. Cikgunya udah tidur. Cikgunya udah tidur. Kita ceritain sampai di sini. Kita ceritain sampai di sini dulu. Terus nanti apa ya? Pokoknya yang mau komen, yang mau tanya silakan sini, tapi saya tak nak marah-marah, tak nak kutuk-kutuk ke apa-apa. Saya cuma cinta damai di sini, cuma mau cerita pengalaman saya, pengalaman suami selama kita belajar membaca dan mencari tahu. Ini jalan kita tahu. Tapi kalau siapa-siapa yang tahu silakan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Ikutin terus video saya selanjutnya. Nanti saya akan cerita lagi sejarah-sejarah yang lain yang suami saya tahu. Lepas tu oke, nanti kalau udah tak PKPB lagi, sama tak cakap ya, kita jalan-jalan lagi, traveling lagi, dan oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum. Iya, tidur nih.